Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam ke selamat petang. Alright, so pertamanya terima kasih kepada korang 91 orang. Alhamdulillah, bagus. So maksudnya kalau buat malam pun korang lagi bersemangat. Okay, bagus. Alright, so semua dah dinner? Dah makan malam belum? Kan tiba kelas lapar kan? Dah makan? Alhamdulillah. Alright. So hari ni kita nak sambungkan lagi. First cikgu nak ucap tahniah kepada korang yang join hari ni. Okay, so cikgu harap korang dapat hormat kelas ni. So cikgu nak yang ada dalam ni yang cuma orang yang nak belajar sahaja. Faham? Tapi yang nak belajar sahaja. So kalau dia datang sini nak cari kawan, nak cari rakan sebaya, nak cari apalah selain daripada belajar, cikgu persilakan keluar. Alright. So hari ni cikgu buat kelas ni, cikgu dah berseharian dah berseminar tadi. Penat pun penat juga. Tapi untuk korang cikgu buat kelas. So harap korang dapat hargai sesi dengan cikgu malam ni. So siapa yang belum buka kamera, boleh tak cikgu nak minta untuk korang buka kamera. Okay. Cuma kalau dekat tempat korang tu hujan ke, korang punya line tak clear ke ataupun line slow ke, cikgu benarkan untuk yang itu. Korang tutuplah kamera, korang tengok slide je. Alright. So cikgu sangat-sangat berharap untuk korang dapat belajar sesuatu hari ni. So cikgu sentiasa akan cuba bagi yang terbaik supaya korang faham. So cikgu harap juga komitmen korang boleh bagi sebaik mungkin untuk malam ni. Okay, berapa orang dah ready untuk kita mulakan kelas malam ini? Cuba komen dekat ruangan chat. Ready? Right, good. Okay, kita dah buka kelas belum? Alright, so kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab, Al-Fatihah dan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmaka wa inshur alaina min ghazatni rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Amin. Alright. So hari ni kita nak sambung lagi. Ya, bukan Islam boleh berdoa dan bertafakur dengan cara masing-masing. Alright. Hari ni kita nak sambung lagi untuk sesi pembelajaran kita yang lepas. Siapa dah join kelas yang kelas yang sebelum ni? 2 hari bulan. Hari apa itu? Hari Rabu ke? Okay, sebelum ni kita belajar tajuk apa? Yes, betul. So, cikgu punya kelas ni ada 4 siri. So, ini dah siri yang kedua. So, kalau korang miss satu siri, nanti korang akan missing puzzle. So, nanti dia akan jadi tak lengkap lah. So, mungkin korang akan ada masalah untuk faham. Okay, so kelas ni simple je. So, kalau korang ada soalan, just tanya dekat ruangan chat. Dan cikgu tak benarkan untuk korang screenshot cikgu punya slide. So, kalau cikgu suruh salin, korang salin. Okay, cikgu tak benarkan korang screenshot cikgu punya slide. Boleh? Faham? Jelas? Tak dapat join? Okay, alright. So, make sure yang kelas hari ni join sampai habis. Okay, alright. So, kita nak buka. Cikgu biasakan guna slide untuk mudahkan kita punya sesi pembelajaran. Right. Okay. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. So, semua kita
ready untuk mulakan kelas hari ini. So hari ini kita nak tengok tajuk persamaan linear. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak recall balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Kita belajar berkaitan dengan tajuk ungkapan algebra. Okay. Apa beza ungkapan algebra dengan persamaan linear? Ada tak yang tahu? Apa perbezaan ungkapan algebra dengan persamaan linear? Okay, ungkapan algebra. Okay, alright. Persamaan ada. Okay, betul. So, ungkapan algebra dia tak ada sama dengan. Persamaan linear ada sama dengan. Alright. Okay, good. So, maksudnya korang faham perbezaan antara ungkapan algebra dengan persamaan linear. Kalau, okay, alright. Terima kasih yang respon. So, ni menunjukkan yang korang betul-betul committed nak belajar malam ni. Alright. Algebra dia pun boleh ubah, yes. Semua algebra dia pun boleh ubah. Betul? Okay, sekarang soalan cikgu adalah kalau soalan ungkapan algebra, kita nak cari apa? Kalau soalan persamaan linear, kita nak cari apa? Mini kata nilai. Nilai apa? Wesley kata nilai pemboleh ubah. Yes. Nilai pun boleh ubah. Ungkapan algebra nak cari apa sambungan dia tu. Okay. Persamaan nak cari nilai. Okay. Alright, nilai pun boleh ubah. Okay, good. Alright. So, okay. Maksudnya korang dah faham asas yang paling penting. Okay. Ni asas yang paling penting untuk korang tahu dalam tajuk algebra. So, perbezaan antara persamaan linear dengan ungkapan algebra. Sebab apa cikgu cakap ini adalah asas paling penting. Sebab kadang soalan tu dia tak bagi tahu pun apa soalan tu nak. Okay, so kadang dia bagi searahan. Selesaikan persamaan berikut. Persamaan berikut. Kadang arahan dia macam ni je. Selesaikan persamaan berikut. So macam mana nak selesaikan? So kita kena tahu bila persamaan kita nak cari apa, ungkapan kita nak cari apa. Alright, so kita nak tengok. Okay, so untuk hari ni kita nak tengok apa itu persamaan linear. So first, persamaan linear. Okay, sebelum tu. Untuk persamaan linear, dia ada tiga pecahan tajuk. Persamaan linear satu pun boleh ubah. Yang kedua adalah persamaan linear dua pun boleh ubah. Dan yang ketiga adalah persamaan serentak. Dua persamaan linear, dua pun boleh ubah. Okay. So untuk korang punya silibus, PT3 ataupun SPM untuk tahun 2020 walaupun PT3 dah dibatalkan. So untuk silibus korang ini sahaja. Kalau Form 4 KSSM dia akan ada sampai 3 pemboleh ubah. Alright, so hari ni kita nak belajar ini dulu. Persamaan linear satu pemboleh ubah. Alright. So first kita nak kenal apa itu persamaan. Okay, untuk persamaan. Okay, persamaan adalah hubungan antara dua kuantiti yang sama nilai. Okay, sebab tu bila sebut persamaan, kita guna sama dengan. Sebab kita nak hubungkan dua kuantiti yang ada sama nilai. Contohnya, okay, 24 jam sama dengan berapa hari? 1 hari, pandai. Alright, so 24 jam sama dengan 1 hari. So dia kuantiti yang sama, 24 jam
sama dengan 1 hari. So di antara dua kuantiti ni menggunakan sama dengan. So yang seterusnya, 1 kilometer bersamaan dengan berapa meter? Okay, 1000 meter. Sama dengan 1000 meter. Good. 3 jam bersamaan dengan berapa minit? Okay, good. Yang balas laju ni biasanya cikgu suka pesan student-student cikgu, siapa yang fast action, fast result. Biasanya orang yang laju ni, kejayaan mudah dapat dekat dia sebab dia laju. So 3 jam sama dengan 180 minit. Alright, good. So ini adalah persamaan. Maksudnya belah kiri dengan belah kanan mesti seimbang, sama. Alright, so kita hubungkan dia dengan sama dengan. So inilah kita panggil sebagai persamaan. Alright, so sekarang kita nak kenal persamaan linear. Okay, so satu pernyataan yang mempunyai simbol sama dengan. Alright, so ni korang dah tahu. Bila sebut je persamaan, dia mesti ada sama dengan. So sebab apa sama dengan? Sebab dia ada menghubungkan dua kuantiti yang sama lah. Alright, ini ciri-ciri persamaan. Yang kedua adalah kuasa. Bila disebut linear, maksudnya kuasa pada pemboleh ubah adalah 1. Okey. Kuasa pada pemboleh ubah adalah 1. Alright. Okay, so ini adalah ciri-ciri persamaan linear. Okay, so yang pertama dia ada sama dengan, so barulah dia jadi persamaan. Yang kedua, kuasa paling tinggi pada pemboleh ubah adalah 1. Alright. Faham? Okay, good. Alright, so cikgu minta kalau yang korang nak respon dekat ruangan chat, just send to everyone. Tak payah privately dekat cikgu. Kau nak rahsia-rahsia sangat, kenapa? Alright, so kenal pasti persamaan linear. Okay, cuba tengok. Okay, adakah ini persamaan linear? Memenuhi tak dua ciri persamaan linear tadi? Yang pertama, dia ada sama dengan. Yang kedua adalah kuasa pada pemboleh ubah adalah 1. Okey, ramai yang cakap ya. Ada yang cakap ya pun ya, tidak pun tidak. Satu-satu lah. Ya, alright, betul. Maksudnya sebab, bila ada sama dengan, itu adalah persamaan. So, bila dia ada, ini kuasa, bila dia tak tulis kuasa berapa tu, maksudnya ni kuasa 1. So, ini adalah persamaan linear. Yes, okay, good. So, siapa yang dah jawab persamaan linear tadi? Betul. Ini adalah persamaan linear. Okay, yang kedua, adakah ini persamaan linear? Muat, kita dah 100 orang. Tapi ada yang request nak masuk lagi. Macam mana ni? Tak, okey. Kenapa tak? Bukan. Sebab kuasa 2. Alright, good. So, ni bukan persamaan linear. Sebab apa bukan persamaan linear? Sebab dia kuasa 2. Okay, bagus. Alright. So, ada yang jawab persamaan. Kalau ada kuasa 2, persamaan kuadratik. Okay. Okay, good. Yang ketiga, adakah ini persamaan linear? Yang soalan nombor 3. Kalau bukan, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Okey, bagus. Ada yang ya, ada yang tak. Ada pecahan. Apa salah dengan pecahan itu? Ada pemboleh ubah yang sama. Kenapa dengan pemboleh ubah yang sama? Okay, alright. Dekat sini, dia ada 2.
Dekat sini dia ada dua sebab kenapa ini bukan persamaan. Yang pertama adalah ini. Okay. Bila dia tulis 4 bahagi A, okay, kalau korang dah belajar indeks, A ni kalau kita naikkan atas, kita akan jadi A kuasa negatif 1. So maksudnya A ni bukan kuasa 1. Alright. Yang kedua, sebab kenapa bukan persamaan linear adalah sebab ada dua sebutan pemboleh ubah dalam satu sebutan. Contoh ni A, B. So ini ciri yang menunjukkan dia bukan persamaan linear. Alright. Okay. Alright, okay. Ulang apa tu? Okay, faham? So ini bukan persamaan linear. Okay. Dua ciri yang menunjukkan dia bukan persamaan linear adalah yang pertama, dia ada pecahan yang pemboleh ubah itu ada kat bawah. Okay, A ni ada kat bawah. So bila A tu naik ke atas, dia macam hukum indeks. Bukan macam hukum indeks, memang hukum indeks pun. Bila A tu naik ke atas, kita boleh tulis sebagai 4A kuasa negatif 1. Alright. Okay, ini tanda yang pertama yang menunjukkan dia bukan persamaan linear. Yang kedua, ada dua pemboleh ubah dalam satu sebutan. Okay. So bila dia ada dua sebutan dalam satu, dua pemboleh ubah dalam satu sebutan, maksudnya dia bukan persamaan linear. Chu kah Chun, RS tu pun sama, RS tu pun salah. Ini pun sama. Ini pun antara sebab yang dia bukan persamaan linear. Okay. So, ini bukan persamaan linear. Yes, betul. Ada dua pemboleh ubah dalam satu sebutan. Okay. Alright, so kita tengok yang keempat. Okay, yang keempat. Negatif 2M tambah 6A sama dengan 2/3M tambah 2. Adakah ini persamaan linear? Lama ada Nilofa lah nak masuk. Segan lah cikgu. Sekejap. Okay. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Yang jawab bukan kenapa? Yang jawab ya takkan nak kenapa pula kan? Yang bukan kenapa? Dan jadi ya pula. Siapa yang jawab bukan tadi? Kenapa bukan? Okay. Yang jawab tu typo. Oish, takkanlah nak type ya jadi bukan. Mana kuasa negatif 1? Sebab ada pecahan. Apa beza pecahan nombor 3 dengan pecahan nombor 4? Bukan sebab kuasa negatif 1. Okay. Kita tengok yang pecahan yang dekat soalan nombor 4 ni, dia punya M dekat atas. Okay. Yang ni A dia dekat bawah. So bila A tu dekat bawah, naik atas baru kuasa dia jadi negatif 1. Okay. So bila M ni dekat atas, so M ni kuasa 1, A ni kuasa 1, M ni pun kuasa 1. So ini persamaan linear ke bukan? Nak ambil bukti, kita dah cukup 100 orang. Okay, yes, alright, so betul. So maksudnya adalah ini adalah persamaan linear. Okay, good. Okay, so faham? So kita dah kenal mana satu persamaan linear. Okay, sekarang kita nak kenal persamaan linear satu pemboleh ubah.
So ini adalah persamaan linear, satu pun boleh ubah. Okay, so yang ini, adakah ini persamaan linear? So dia persamaan linear, berapa pun boleh ubah? Okay, so ini adalah persamaan linear, satu pun boleh ubah. Good. Yang ketiga, kita pergi cepat sikit. Apa yang spam satu-satu tu? Tulis bagi penuh lah. Satu tu apa, dua tu apa. Ni nak cepat je. Semua nak shortcut. Persamaan. Persamaan apa? Dua pun boleh ubah. Dah tinggal PU dah. Tahu dah nama Cikgu Farhan. Okay. Itu dah easy tak? Okay. Alright. Persamaan linear dua pun boleh ubah. Kan senang. Tulis bagi lengkap. Okay. Bila kita belajar ni, biasakan tulis yang betul. Okay. Jangan nak ringkas-ringkas sangat. Okay. So ini adalah persamaan linear. Dua pun boleh ubah. Tak payah spam banyak-banyak. Kang ada yang kena remove Kang. Ni ramai lagi kawan-kawan nak masuk ni. Okay. Yang keempat. 5x tolak 4 sama dengan 4y tambah 2. Apa jenis persamaan ini? Itulah kesian kat dia. Okay, persamaan linear 2 pun boleh ubah. Okay, good. Alright, so penting untuk kita kenal supaya nanti kita tahu macam mana nak handle ataupun macam mana kita nak bagi jawapan untuk soalan macam ni. Alright, okay, persamaan linear 2 pun boleh ubah. Bagus. So, siapa yang respon bagi jawapan, okay, cikgu doakan korang dipermudahkan urusan belajar malam ni. InsyaAllah dapat ilmu yang bermanfaat. Okay, kita make it fast. So, apa yang soalan persamaan nak? Okay, thank you yang komen. Good. So, apa soalan persamaan nak? Yes. Okay, good. Soalan persamaan dia nak cari nilai pemboleh ubah. Tulis kat buku korang. Soalan persamaan dia nak cari nilai pemboleh ubah. Tulis dekat buku korang tu. Tak boleh screenshot. Ini pun korang nak screenshot. Bukannya panjang pun. Itu biasa kan? Tulis. Kau screenshot nak baca ke lepas tu? Harapan lah. Okay. So cikgu nak korang fahamkan sekarang. Jangan nak screenshot nanti nak baca balik. No. Sembang je tu. Ni nak berapa 4 perkataan pun tak boleh nak tulis. Tak tahulah. Alright, fahamkan sekarang. Okay, so persamaan kita nak cari nilai pemboleh ubah. So maksudnya bila dia nak cari nilai pemboleh ubah, yes, betul. It's all about now or never. Okay, so bila kita nak cari nilai pemboleh ubah, contoh cikgu bagi contoh, berapakah nilai X? Macam mana korang nak jawab? Macam mana korang nak jawab kan? Contohlah contoh. Dekat sini ada 2x tambah 4. Contoh. 2x sama dengan 4. Okey, sekarang soalan cikgu. Okey, fokus. Berapakah? Okey, selesaikan persamaan berikut. Okey. Cepat share jawapan korang, cikgu nak tengok. Tulis yang betul, yang tepat. Jangan nak ringkas-ringkas. Okey, 2 pindah sana jadi apa? Cikgu nak jawapan akhir dia berapa? Okey, pandai. Alright, good. Okey, good.
Okay, jawapan akhir dia adalah kita akan tinggal X sama dengan 2. Okay, nampak? Jawapan akhir kita adalah X sama dengan 2. So, apa yang kita boleh buat kesimpulan daripada ini adalah kita nak tinggalkan X di kiri. Okay. Belah kanan kita nak tinggal nombor. Okay. So kita nak make sure X tu single. Pandai. Orang buat single memang pandai. So kita nak tinggal X sahaja sebelah kiri. Yang nombor kita nak pindah belah kanan. So 2X kita tak nak X ni. Kita tak nak 2, kita nak X sahaja. 2 ni pindah sini. So dia punya tips adalah bila pindah buat apa? Bila pindah buat apa? Bila pindah tukar apa? Tukar operasi. Bila pindah, ingat ni, tukar operasi. Orang biasa cikgu jumpa ramai orang dihafal bila pindah tukar tanda, tukar simbol. No. Tukar operasi. Okay, operasi tu apa? Tambah, tolak, darab, bahagi tu. Okay, bila pindah tukar operasi. So kita tengok 2 dengan X dekat sini, operasi dia darab, pindah jadi bahagi. Okay. Alright. Okay, bagus. Okay, cuba. Sebab kalau korang cakap tukar simbol, nanti adalah 2 pindah sini jadi tolak 2, 2 pindah sini jadi negatif. No. Bila pindah tukar operasi. So tengok operasi di sebelah kiri, buat apa? Tukar operasi. Okay. Alright, thank you. So, okay, korang dah faham? Sekarang kita nak cuba buat soalan persamaan. Okay, fokus. Kalau tak payahlah tengok yang dekat chat tu. Tengok, komen, tulis apa yang cikgu yang perlu sahaja. Alright, so okay, contoh soalan. Kita nak cuba buat soalan. Okay, cuba buat soalan yang pertama. Cari nilai X. Okay, so bila soalan persamaan, kita nak cari nilai pemboleh ubah. Takkanlah selesaikan dia tiba-tiba 5. Apa 5? Jawapan dia apa? Apa yang kita nak? Okay, pandai. Alright. So X sama dengan 5. Good. Okay, cikgu kita cuba buat sama-sama. So 4X tambah 10 sama dengan 30. Okay. Okay, tengok sini. Okay, siapa yang tak ada idea macam mana nak buat? Ini asas. Tengok, semua orang tengok. Walaupun korang dah dapat jawapan. Ini asas. Kepada apa pun soalan lepas ni, ini dia punya asas. Alright, so cikgu dah tahu. Korang dah pernah belajar, korang dah boleh buat. Tapi dengar ni cikgu nak bagi tahu. Alright. So, kita nak jawapan akhir kita mestilah yang sebelah kiri tinggal X sahaja. So, kita nak X sahaja sebelah kiri. So, kita nak ni je lah. So, apa yang kita tak nak? Ada 4, ada 10. Okay, so bila kita tak nak 4, tak nak 10. Antara 4 dengan 10, mana yang kita nak kena pindah dulu? Okay, kenapa kita pindah 10 dulu? Yes, sebab 10 paling jauh dari X. Okay, ingat tu, ini basic yang cikgu bagi tahu. Cikgu tahu korang semua dah pandai-pandai dah. Cuma dengar dan belajar. Okay, besarkan gelas. Kalau korang masuk, bawa gelas penuh, melimpah korang punya ilmu ni. Silap-silap ilmu yang korang ada pun terkeluar balik. Alright? Ada yang kata dia boleh congak je. Yalah, soalan ni bolehlah congak.
Kalau nanti dia panjang sikit. Okay, so dengar. Okay, so kita kena pindahkan 10 dulu sebab dia 10 ni paling jauh dari X. Okay, so kita pindah. So pindah 10 dulu. Bila pindah tukar apa? Bila pindah tukar apa anak-anak? Tukar operasi. Okay. So bila yang pindah tu cuma 10, yang tak berkenaan tulis balik. 4X tulis balik, 30 pun tulis balik. Dia tuan rumah. Ini tuan rumah sebelah kanan. Okay, so tulis balik. So 30 tulis dia dulu. So yang baru pindah 10, dia tambah tukar operasi jadi tolak 10. So 30 tolak 10, 20. 4X sama dengan 20. So sekarang 4 dengan X ni apa operasi dia? Kita nak X sahaja belah kiri. 4 dengan X apa operasi dia? Okay, so 4 dengan X operasi dia darab, pindah tukar operasi. So X kekal kat sini. Tulis dulu tuan rumah. 20 baru bahagi 4. Okay, so kalau siapa yang macam keliru, 4 pindah sini nak 4 bahagi 20 ke 20 bahagi 4. So ingat, tuan rumah yang ada asal sebelah kanan, tulis dia dulu. So kita akan dapat 20 bahagi 4, X sama dengan 5. Okay, good. Alright. Okay, so siapa rasa, basic lah Kak Cikgu ajar hari ni. Okay, boleh keluar, boleh pergi tempat lain. Alright. So kelas ini untuk orang yang nak belajar sahaja. Yang kelas dia cukup besar untuk terima ilmu baru. Okey. Yang kedua. Ini sama dengan, sorry. Okey. Sebab ramai yang tengah request nak masuk ni. Okey. 20 per 5, okay, kalau korang dah nampak, dah faham, dah biasa buat, tak ada masalah, boleh je terus tulis X sama dengan 5. Cikgu tunjuk step ni kepada yang mungkin ada idea lagi macam mana nak buat, saya tunjuk. Okay, nombor 2. Okay, dah tak payah nak ulas kelas cikgu sekarang. Buat yang ni. Okay, so kita ada 9 tambah 4 X sama dengan 15. Apa yang kita nak ada sebelah kiri? Okay, so kita nak ada sebelah kiri adalah X. Kena ingat macam tu, soalan persamaan kena simpan betul-betul dalam kepala. Kita nak X sebelah kiri ataupun kita nak pemboleh ubah tu sebelah kiri. Yang lain yang bukan pindah kanan. So, apa yang kita buat bila nak pindah kanan, ada 4 yang nak kena pindah, 9 nak kena pindah. So nak pindah mana dulu? Okay, pindah yang paling jauh, 9. So 9 ni tak ada tanda apa-apa kat depan, maksudnya dia positif. Dia tambah, pindah jadi tolak. Tuan rumah tulis dulu, yang tak pindah mana-mana jangan usik. Okay, pindah yang paling jauh, 9 dulu, jadi tolak 9. 15 tolak 9. 6. Kalau X sebelah kanan tak boleh ke? Kalau korang dah biasa boleh. Tapi kalau nak senang dulu, biasakan X tu sebelah kiri dulu. So 4X sama dengan 6. So kita nak X sahaja sebelah kiri, tuan rumah belah kanan tulis dulu 6. 4 dengan X darab, pindah jadi bahagi. So kita akan dapat 3 per 2. Selalunya pecahan yang soalan minta sabar. Sabarlah, saja satu lah belajar. Kalau yang belajar sangat kenapa? Okay, kita buka puasa, mana terus makan nasi minyak. Makan kurma dulu, minum air dulu, sikit. Tiba-tiba nak makan berat terus, kenapa? Sabarlah, satu-satu lah. Okay. Ya, yeah, betul. Alright, so kena tunjuk jalan kira macam ni. Jawapan dalam bentuk desimal betul. Boleh.
So jawapan kita adalah X sama dengan 3/2 ataupun 1.5. Ha, betul. Yang daftar dengan cikgu ada yang tingkatan 1, ada tingkatan 2. So kita nak raikan semua orang. Okay. Yang laju-laju ni kalau makan, bawa makan buffet ni orang suruh baru baca doa makan dia dah cedok nasi dah ni. Relax dulu, makan buah dulu. Okay, soalan nombor 3. Mana ni tak keluar nombor 3? Okay, cuba. Ada yang angkat tangan? Siapa yang angkat tangan? Okay, kalau ada soalan tanya kat ruangan chat. Sementara cikgu nampak ni, cikgu boleh jawab satu-satu. X sama dengan okay, yang mana yang lain tu boleh tengok. Siapa yang baru masuk tadi? Johannes tu, boleh tengok yang lain. Kalau tak faham boleh tanya. Kenapa mute? Bukan awak seorang saja Nabil yang nak cakap. Kalau cikgu tak mute, semua orang nak bercakap. Last nanti tak ada orang nak dengar. Semua nak bercakap. Alright, okay. Macam-macam jawapan. X sama dengan 3 ke X sama dengan negatif 3? Kira betul-betul. Tengok, bila pindah tukar tanda. Okay, korang cakap senang sangat ni tadi. 7 tolak X. Apa yang kita nak sebelah kiri? Apa yang kita nak sebelah kiri? X. Okay, bagus. Adeline. Kita nak X sebelah kiri. Pindah yang ada X pergi kiri. X ni. Pindah pergi kiri. So ini tolak X. Pindah kiri jadi apa? Jadi X lah. Okay. Siapa tuan rumah sebelah kanan? 7. Daripada negatif jadi positif. Tapi cikgu lagi suka tukar operasi. Tolak jadi tambah. Okay, so sekarang kita ada 10 sebelah kiri. Apa yang kita nak jadi? 10 pindah ke kanan. Ini 10 pindah ke kanan. So 10 pindah kanan akan jadi tolak 10. So kita akan dapat X sama dengan 3 tolak 10 negatif 3. Alright. So biasakan macam tu. Pegang satu konsep je dulu. Nanti kalau korang dah terror, it's okay. Korang boleh je nak biarkan X sebelah kiri ke, sebelah kanan ke, ikut suka lah. Okay, so yang untuk permulaan ni, tapi yang belum yang tak biasa lagi, pegang satu je dulu. Kita nak X sebelah kiri, nombor lain semua pergi kanan. Yang mana yang tak faham? Jangan suruh cikgu ulang semua. Bagi tahu yang mana korang tak faham tu. Lupa letak operasi. Okay. Yang dekat X tu. Okay. So, kita nak, okay, bila sebut soalan persamaan, kita tengok tadi soalan persamaan kita nak nilai X. So, macam mana cara kita nak jawab nilai X? Okay, orang tanya berapa nilai X? So, jawapan kita mestilah X sama dengan apa? Betul tak? So maksudnya bila jawapan kita macam ni, maksudnya adalah kita nak X sebelah kiri sama dengan apa belah kanan. Okay. So kita nak X sebelah kiri. So bila jawab soalan persamaan, make sure kita kumpul yang ada X sebelah kiri, yang tak ada X kita pindah ke kanan. Bila pindah, tukar operasi. Boleh? Boleh kita pergi ke contoh yang seterusnya. Okay, nice, bagus. Alright, okay, good. Berapa orang yang bersama dengan cikgu sekarang ni? Okay, kita ada 90 orang. Yang raise hand ni kenapa? Cikgu tak sempat nak tengok siapa yang raise hand tu. Korang nak tak faham, tanya soalan dekat ruangan chat. Okay, alright, good. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, nombor 4. Okay. Korang kena pegang konsep apa yang cikgu bagi tahu tadi.
kita nak kumpul pemboleh ubah sebelah kiri, yang tak ada pemboleh ubah, nombor pindah kanan. Cuba buat. Pegang konsep tu. Kumpul yang ada pemboleh ubah pergi kiri, yang tak ada pemboleh ubah pindah kanan. Alright, yang dah dapat jawab cikgu tahu, dia orang ni memang laju-laju. Yang tak dapat jawab, jangan putus asa. Tak faham tanya. Okay, jangan malu. Kelas ni jangan malu. Fahamkan sekarang. Okay, rezeki ni dia bukan selalu datang. Bila dah datang macam ni, korang tak manfaatkan, korang tak fahamkan sekarang, korang yang rugi. Okay, so ramai yang dapat X -12. Okay, kita tengok apa yang kita kena buat sebenarnya. Okay, apa yang kita kena buat lah, okay, kita tulis dulu soalan tu. 3X apa? 3X tolak 24 sama dengan, saya biasa ikut mana yang sesuai ke kiri ke kanan. Okay, yang dah biasa tak apa. Cikgu bagi tahu yang tak biasa. Okay, so 3X tolak 24Y sama dengan 5X. Okay, ingat jawapan akhir kita nak yang ada X sebelah kiri. Ni, kiri ni kita nak X sahaja. So bila ada sini ada X, belah kanan pun ada X. Apa yang kita kena buat? Kumpul yang ada X pergi kiri. Yang tak ada X pergi kanan. So kumpul, so ini pergi kiri. Ini tak ada, pergi kanan. Okay. Alright, so bila bertukar macam tu, yang tak bertukar, maksudnya dia tuan rumah. Tulis balik. Sebelah kiri ni 3X dah memang dia ada X dan dia duduk belah kiri. Dia akan dekat X. 5X pindah kiri jadi tolak 5X. Bila pindah tukar operasi. 24 tolak pindah kanan jadi tambah. Okay. So 3X tolak 5X jadi berapa? Negatif 2X sama dengan 24. Kita nak X sahaja sebelah kiri. Negatif 2 kita tak nak. Negatif 2 dengan X ni apa operasi dia? Macam mana dapat negatif 2X? Apa operasi dia? Yes, darab. So bila darab, pindah operasi jadi, so kita pindah X. X ni kekalkan sebab kita nak biar dia sebelah kiri. Negatif 2. Okay, tulis dulu tuan rumah. Baru pindah. Tulis tuan rumah dulu, baru pindah yang lain. So negatif 2 ni nak pindah ke kanan. So bila pindah jadi bahagi. So bila bahagi, kena bahagi dengan negatif 2 lah. 3X tu ke kanan. Pun boleh. Tapi ini cikgu tunjuk yang asas. Okay, yang asas kita nak X sahaja, X sebelah kiri. Takkanlah kita nak, okay, berapa nilai X? 3 sama dengan X. So cara nak jawab sama dengan nilai X adalah X sama dengan 3. Biasanya macam tu. Tapi kalau korang nak pindah 3X ni ke kanan pun boleh. Supaya tak nak bagi negatif pun boleh. Tak ada masalah. Cuma yang asas yang mula-mula ni kita kena tahu. Kita nak kumpul X satu dekat sebelah. Kita nak kumpul sebelah kiri. So 24 bahagi negatif 2 kita akan dapat X sama dengan 12. Negatif 12. 24 bahagi negatif 2, kita akan dapat negatif 12. Alright, good. Siapa yang dah dapat jawab tu bagus. Siapa yang tak dapat jawab, tak ada idea lagi, boleh ikut perlahan-lahan. Tengok konsep cikgu ajar ni dah habis perlahan dah ni. Korang follow betul-betul, fahamkan asas dia dulu. Okay, good. Okay, sekarang cuba nombor 5. Okay. Siapa yang ada soalan boleh tanya dekat ruangan chat. Okay. Oh, ya laju lah Wesley. Chiu kah Chun? Apa satu? Okay, alright. Oh, okay, laju. Kalau jawapan dalam pecahan ataupun perpuluhan diterima. Yes, diterima. So, itu pun masih nilai. Tapi janganlah tinggal 24 per negatif 2.
24 bahagi negatif 2 kan ada jawapannya. So kita kena permudah bagi jawapan yang paling ringkas lah. Okay, good. Kumpulkan dahulu yang boleh ubah, kumpulkan dahulu kan. Yes, betul. Kumpulkan dulu. So dia nak cari X, ada dua sebutan yang ada X. Kumpul dulu X tu pergi kiri. Nanti baru pindah. Kalau ada pecahan dalam persamaan tu bukan persamaan linear. Okay, kena fahamkan betul-betul. Tak semestinya ada pecahan dia bukan persamaan linear. Kalau pecahan dan yang kat bawah tu adalah pemboleh ubah, baru dia bukan persamaan linear. Okay. Kalau just pecahan tu nombor je, so dia adalah persamaan linear. Asalkan pemboleh ubah dia kuasa 1. Okay, G. Alim. Alright. So jangan nanti jumpa persamaan jumpa pecahan je terus bukan. No, tengok dulu. Okay, alright. Okay, dah dapat X sama dengan 1. Good. Hilang pula. Okay. Okay, kita cuba buat 12X tolak 5 sama dengan 7X. Alright, so kita nak X sebelah kiri. Kumpul yang ada X sebelah kiri. So yang belah kanan yang dia dah ada X, 12X. Tuan rumah belah kanan, belah kiri. So ini kita pindah ke kiri jadi tolak 7X sama dengan negatif 5X ataupun tolak 5X pindah jadi tambah. Okay, so 12X tolak 7X dapat 5X sama dengan 5. Korang tak dengar ke suara cikgu? Yang lain? Kenapa Azira tak dengar suara cikgu? So X sama dengan 5 bahagi 5. 5 bahagi 5. So X sama dengan 1. Dengar sangat jelas. Alright, thank you. Respond. Yang tak dengar tu kenapa? Baru masuk ke? Boleh dengar. Alright, thank you. Yang tak dengar tu maybe dia tak buka speaker juga. Maybe. Okay, alright. Faham? Korang salin tak? Ke korang tengah menonton kelas ni? Okay, ini bukan kelas rancangan memasak ke? Yang korang nak tengok boleh sambil terbaring boleh tengok ke? No. Salin soalan dan buat dekat korang punya buku. Okay. Dua-dua cikgu tu. Okay, bagus. Alright, bagus. So, siapa salin? Orang yang salin ni, dia dapat banyak kelebihan. Sebab apa? Bila dia salin, tangan dia menulis. Bila dia salin, sambil mulut dia sebut, deria sebut. Bila mulut dia sebut, telinga dia dengar. Telinga dengar, mata nampak. Bila mata nampak, kita punya fikiran fikir apa yang kita nak tulis. So bila semua deria kita fokus pada satu benda, itu yang memudahkan kita faham. Saya salin sambil dengar dan menyambil tengok. Dia punya bahasa boleh tahan juga kan. Alright, okay, bagus. So siapa salin? Bagus lah. Dia Imam Syafi'i dia cakap menuntut ilmu ni dia macam memburu. Okay. So ilmu ni kalau kita tak catat, okay, bila kita catat ilmu tu dia umpama kita ikat mangsa tu. So kalau kita memburu just tembak je tapi kita tak tambat ataupun kita tak ikat binatang pemburuan tu, nanti dia akan terlepas. Sama macam menuntut ilmu. Dia sama. Kalau korang tak salin, yes. Kalau korang tengok sekarang memang unta, yes. Unta lah. Okay, so bila korang tengok je memang korang akan nampak mudah je. Matematik memang macam gitu. Kalau korang tak cuba sendiri, memang mudah je. Lepas tu korang tak buat apa-apa. No. Yeah. So bila menuntut ilmu, salin, catat, ikat dia dalam ni. So bila ni, dia akan mudah, korang mudah faham dan ni dia tak habis lah. Dia nama Soki pula kat sini. Habis pukul apa? InsyaAllah kita habis pukul 10. Okay. Okay, alright. So salin, okay. Salin soalan cuba buat. Okay, dan jangan pula sibuk salin je sampai tak faham. Dengar dulu, bila cikgu terang, dengar. Supaya korang salin yang, apa yang korang faham. Okay. Korang interrupt lagi cikgu, dah kan dah lambat. Okay, kita ada lagi beberapa contoh soalan cikgu nak bagi ni. Okay, ini soalan persamaan linear melibatkan pecahan.
Okey. Cuba buat. Okey, bagus, dah faham. Ui, korang boleh maintain 90 lebih orang ni, bagus. Dah 10 dah kan, tak sedar pun. Okey. Kau nak kelas ni, ini pun tak habis hari kelas, kau nak minta kelas lain dah. Ni, cuba dulu. Asal jawapan korang lain-lain tu. Ni X per 2 Ni ya. X per 2 tambah 11 sama dengan 19. Ui, sama jawapan korang lain-lain tu. Bila ada pecahan, macam mana nak hilangkan? Siapa boleh kongsi? Macam mana nak hilangkan pecahan? Derma. Derma macam mana tu? Darab apa? Darab apa? Bagi jelas. Pindah P belah kanan. Tu dia. Pindah yang 11 dulu. Okey. Darab dengan penyebut. Darab 2. Tukar bahagi jadi darab. Okey. Soalan ni dia ada dua cara nak jawab. Soalan ni dia ada dua cara nak jawab. Yang pertama adalah bila kita tengok dekat sini ada satu je X. Satu je pun boleh ubah. Sebutan pun boleh ubah ada X satu je. So yang kita tak nak, X kita tak nak, 11 pun kita tak nak. Okay. So bila situasi macam ni, korang boleh pakai konsep asas yang cikgu tunjuk tadi tu. Kita pindah yang paling jauh dari X dulu. Pindah yang paling jauh dari X. So 2 dengan 11, mana yang lagi jauh dari X? So jawapan korang lain-lain ni. Yes. So 11 lagi jauh dari X sebab dia duduk rumah lain ni. X per 2 ni dia satu rumah juga. X level atas, 2 level bawah. Pindah dulu 11. So yang tak pindah, kekalkan tuan rumah. Tuan rumah belah kanan tulis dulu. Tambah 11, pindah jadi tolak 11. So 9 tolak 11, 8. So ini X bahagi 2. Okey, pandai. Okey, so kita nak X sahaja belah kiri. So bahagi 2 ni kita tak nak. So bila pindah, tukar operasi, bahagi jadi darab. So tulis 8 tuan rumah dulu, 2 pindah. Bahagi jadi darab, so 8 darab 2. So kita akan dapat 8 darab 2 sama dengan 16. Tadi yang dapat 12, tadi 11 tu mana dapat? Okay, so X sama dengan 16. Okay, faham macam mana nak hilangkan pecahan? Okay, cikgu cakap ada dua cara tadi kan? Siapa nak tahu cara yang kedua? Siapa nak tahu cara yang kedua? Okay, tak nak dah. Cara ni je lah. Siapa nak cara yang kedua? Okay, alright. So siapa yang nak? Okay, bila ada pecahan macam ni contoh X per 2 tambah 11 sama dengan 19. Okay, cara yang kedua adalah bila korang jumpa pecahan, hilangkan pecahan tu dulu. Macam mana nak hilangkan pecahan? Cara dia adalah ambil yang penyebut yang kat bawah pecahan ni, darab dengan semua nombor lain selain dia. Okay? Darab dengan semua nombor lain selain pecahan itu. Tulis. Nak hilangkan pecahan, tulis kat buku korang. Take note. Nak hilangkan pecahan, cara dia ialah darab penyebut ataupun bawah pecahan ni dengan semua nombor lain selain daripada pecahan tu. Okey, inilah yang dimasukkan derma tu. Okey, bagus. Okey, dia macam-macam istilah. Okey, bagus. Derma pun okey. So 11 ni kena darab semua. Tulis kat buku korang. Bawah penyebut kena darab semua nombor lain selain daripada pecahan ni. So kalau ada nombor lagi kat depan ni, contoh ada tambah 5. 2 ni kena darab belah ni juga. Okey.
Alright, so bila dah darab hilang pecahan ni, yang atas ni kekal sebagai X lah. Jangan darab 2 pula, X ni jangan darab juga. Yang atas kekal. Nak hilangkan pecahan, cara dia adalah darab semua nombor lain dengan penyebut di bawah pecahan ni. So, 2 ni darab dengan semua nombor lain selain pecahan ini. So, kita akan dapat tambah 11 darab 2, 22. 19 darab 2, 38. So, kita nak X sahaja sebelah kiri. 22 ni kita tak nak. So, X sama dengan 38. Tuan rumah tulis dulu. Tambah 22 jadi tolak 22. So, X sama dengan 16. Cara dia sama. Dapat Ikmal? Macam mana nak hilangkan pecahan? Okay. Dia macam-macam istilah lah. Korang nak derma ke, nak bagi ke, sedekah ke. Alright. Okay, good. Nombor 7. Hilangkan pecahan ini. Apa yang kita nak buat untuk hilangkan pecahan ini? Nombor 2 tu baru saya tahu. Betul? Siapa yang besarkan gelas dia, dia akan dapat air baru. Kalau dia masuk kelas dengan gelas yang penuh, melimpah-limpah air dia, dia tak dapat apa-apa pun. So, besarkan gelas. Alright, so apa yang kita nak kena buat untuk kita hilangkan pecahan ini? 4 kena darab 3 ke? 4 kena darab semua nombor lain. 4 kena darab semua nombor lain selain pecahan itu. So, bila korang lukis, tulis terus anak panah ke sini, anak panah ke sini. Kalau ada nombor lain, anak panah ke sini juga. Okay. So, macam ni. Apa yang kita buat adalah so akan jadi 3 darab 4, 12 sama dengan X tolak 12. Betul lah. Okay, jangan risau. Korang follow the flow, trust the process. Okay, so dia soalan macam ni, okay, kita nak X. Okay, sama ada kita nak pindah X sebelah kiri boleh, nak pindah negatif 12 pergi kiri pun boleh. So kita masih, okay, so X ni dah positif belah kanan cantik dah. Okay, kita kekalkanlah X ni sebelah kiri. So 12 sebelah kanan ni. Okay, ataupun tak, kita nak X juga belah kiri. Okay, kita nak X juga sebelah kiri. So caranya adalah kita tukar X tolak 12 ni pergi belah sini. Tukar macam tu. Faham tak tukar ni? Kita just pindah je macam A sama dengan B. Macam satu hari sama dengan 24 jam. 24 jam sama dengan satu hari. Just pindah kiri kanan je. Nilai dia still sama. So kita pindah, kita nak X sebelah kiri juga. Macam mana pun kita nak X sebelah kiri. So bila X sebelah kiri negatif tolak 12 tak nak. So 12 tambah 12. So kita akan dapat X sama dengan 24. Okey, Alhamdulillah. So kalau korang faham, betul-betul faham, Alhamdulillah. Cikgu sangat seronok. Okey, faham Okey, last. 8. Kita dah tak banyak soalan dah ni. Nombor 8. Siapa tak faham, tanya dekat ruangan chat lah. Korang jangan malu tanya. Fahim lah, bahasa Arab tu kan. Alhamdulillah, mantul, mantap, okay, good. Mantul, mantap, mercik, semua dia bagi. Okay, nombor 8. Tengok, mercik tak mercik. Ada pecahan, hilangkan pecahan itu dulu. Siapa nak tolong? Cikgu nak buka mic. Siapa nak tolong jawab dengan cikgu sama-sama? Komen saya dekat ruangan chat. Tak ada ya? Okey. Mic ada masalah. Yang tak ada masalah mic. Okey. Oi, laju korang jawab Okey, alright. Tak apalah, lambatlah. Okey, so macam nak hilangkan pecahan ni, cara dia adalah darab semua nombor
dengan pecahan yang kat bawah. So 2 darab 4, 2 darab 3x, 2 darab 5. Okay. So bila nak hilang pecahan, yang kat bawah dia tu darab semua nombor lain selain pecahan itu. Right? Darab semua nombor lain selain pecahan tu. So bagi kita dapat 4 darab 2, 8. Tolak 3x sama dengan 3x darab 2. 6x tambah 10. Kumpul yang ada x, pergi kiri. So negatif 3x tolak 6x sama dengan tuan rumah belah kanan 10. 8 pindah kanan jadi tolak 8. Ya Allah. Tolak 8. So 10 tolak 8. 2. Ni dia jadi negatif 9x. Okay, so kita nak x sahaja. So x sama dengan tuan rumah 2. Negatif 9 dengan x darab pindah jadi bahagi. So bahagi negatif 9. Okay, good. Siapa yang dah dapat x sama dengan negatif 2 per 9? Bagus. Jawapan anda betul. Okay, dah baik. Ada soalan? Kita ada 2 lagi kot soalan last cikgu nak bagi kat korang ni. Korang nak lagi ke? Ke dah masa dah habis? Dah terima kasih tu. Macam dah nak habis kelas je. Nak lagi? Alright. Sebab Johannes nak lagi, cikgu bagi. Okay. Sekarang soalan melibatkan kurungan. Yang soal itu kita dah tengok kuda bakar tato. Ada tolak, ada kurungan. Kita hilangkan kurungan. Kalau jawapan perpuluhan boleh? Boleh, tak ada masalah. Bateri dah nak habis. Alah, carilah charger. Takkan tu nak kena ajar kan? Lagi, okey. Nombor 9. Nombor 9. Ui, laju. Laju. Ni PT3 mana belajar tunjuk metrik ni? Minta abang pakai sekejap je. Ni tak lama dah. Cikgu cuba habis 10 suku. InsyaAllah. Sikit je lagi. Okay. So kalau ada pecahan, apa nak buat? Guys, ada pecahan, apa nak buat? Macam nak selesaikan? Ni cikgu dah tunjuk kat yang kelas yang sebelum ni. Expand, good. Okay, ataupun darab masuk. So 3 darab masuk, 5 pun darab masuk, kurungan, kembangkan. Pukul 11 pun tak apa, okay, pukul 11 boleh, korang stay, cikgu keluar. Gurau. Okay, buat. So 3 darab 4, 12x tolak 15 sama dengan 10x tolak 25. Kurungan pecahan apa benda yang korang tembak ni. Okay, so kita nak x sebelah kiri, kumpul yang ada x sebelah kiri. 12x dah memang ada. 10 pindah jadi tolak 10. Yang tak ada x pindah kanan, negatif 25 tuan rumah. Tulis dulu. Tambah 15. So negatif 25 tambah 15, negatif 10. Ini ke? 12 tolak 10. 2x. So x sama dengan negatif 10 bahagi 2. X sama dengan negatif 5. Oi, mantap lah korang. Apa yang tengah PM Telegram cikgu ni? Okay, nombor 10. Guys, come on. Bagus, thank you Haziq. Dia siap kongsi jalan kerja lagi dekat ruangan chat. Guys, nombor 10 guys. Ui, Wesley makan apa tengah apa? Dinner malam ni? Plan kalkulator ke? Laju semacam ni.
Okay, good. Roti telur tambah kalkulator. Wow. Guna kaedah congak. Bagus. Nak congak ke, nak congkak ke, asalkan betul. Oh, ni nama pelik-pelik Cuba jadi power cat pula ni. Power cat ni band ke benti? Alright, so bila ada pecahan, ada kurungan, nak hilangkan pecahan, kurungan, nombor yang kat depan dia darab masuk. So ini darab masuk, negatif 4 darab masuk, negatif 4 darab masuk. So ingat, bila darab positif negatif, korang tanda tu tengok betul-betul. So 7 darab 5, 35, tolak 7 darab negatif X. 7X sama dengan negatif 4X. Negatif 4X. Muhammad Soleh bila elok komen kat sini, dia tengok request nak masuk. Okay, negatif, positif 44. Kumpul yang ada X sebelah kiri. 7X tambah 4X sama dengan 44. Tolak 35. Macam ni ke? So ini jadi 9. So ini jadi negatif 3X. So X sama dengan 9 bahagi negatif 3. So X sama dengan negatif 3. Good. Mantap guys. Alright. Ini cikgu benarkan korang screenshot. Ini korang punya tugasan. Okay, thank you Haziq. Share jalan kerja penuh dekat situ. Ini tugasan korang. Screenshot sekarang. Ini cikgu bagi screenshot. Siapa yang tak dapat screenshot, okay, yang screenshot nanti share dalam grup Telegram. Cikgu nak minta korang share jawapan ni dekat dalam grup Telegram. Okay. So ini cikgu benarkan screenshot. Nak screenshot bagi tahu, cikgu nak senyum. Gerak-gerak. Okay, dah. Okay. Alright, so thank you guys. Itu saja untuk hari ini. Cikgu nak minta korang post Insta story boleh tak? Korang dah follow belum IG? FA Tuition Center. Rapat buat hashtag cikgu FA. Hashtag OMC 2020. Pukul 9, 10, pukul 10 lebih pun dah ada orang request nak masuk lagi. Alright, korang belajar sesuatu guys. Private pula dah. Okay. Berapa orang kita ni? Ui, 80 lebih, 90. Nice. Okay, good. Okay, boleh tak cikgu nak minta korang bagi feedback sikit dekat ruangan chat. Macam mana kelas hari ni? Boleh tak? Macam mana pengalaman korang belajar hari ni? Bagilah, buatlah ayat proper sikit. Apa pengalaman korang? Macam mana sebelum korang belajar? Macam mana korang punya kefahaman selepas kelas hari ini? Apa yang korang dapat belajar? First time joining this class and it a success. Alhamdulillah, good. Dapat revision balik, good. Alright. Dapat kukuhkan ilmu mat, good. Yes. Alright, good. Thank you. Korang bersama dengan kita. Baru nampak muka. Cikgu memang respect lah. Ada pelajar tingkatan 5 yang join kelas cikgu. Berkali-kali. Even tajuk ni dia dah belajar pun dia dah join lagi. Cikgu sangat respect orang yang macam ni. Okay. Alright. Jom kita bergambar nak. Okay. Alright. Siapa yang belum buka kamera? Buka kamera sekarang. Wih, kita ada sampai 2 page tau. Ni first time sejarah cikgu buat kelas. Nak screenshot ada 2 page. Sekarang ni pukul 10 pun ada request nak masuk lagi. Ni nak masuk buat apa pukul 10 kan? Kelas pukul 9, pukul 10 baru request nak masuk. Okay. Ready guys? Okay, kita pergi yang page yang pertama dulu. Okay, satu. Space. Satu.
Alah, janganlah komen keluar lindung kawan gambar korang, gambar kawan-kawan ni. Korang ni, jap. Korang bagi, jap. Okay. Space. Space jangan turun. 1, 2, 3. Okay, jap. Cikgu paste dekat ni. Kan hilang. No. Ni from ni dulu. Okay, ni first batch. Okay, jap. Lagi satu. Okay. Lagi satu. Second page. Alright. One more time. Okay, ni second page ada gambar cikgu. Okay, peace. 1, 2, 3. Alright, thank you guys. So, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alright, terima kasih. Cikgu bangga dengan korang, komitmen korang. So kita jumpa next class insya-Allah. Nanti cikgu bagi syarat apa pula next class. Kita jumpa di group Telegram. Okay, thank you. Okay guys, jumpa lagi. Siapa nak? Macam ada orang tengah ambil gambar cikgu je. Okay, thank you guys. Alright, thank you yang bagi respon. Yang bagi apa IG cikgu? Mana IG? Tadi kan cikgu dah bagi. Nanti cikgu bagi kat grup. Grup PT3, yang PT3 lah. Okay, alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam ni, okay. Pukul 11, yang lelaki kita ada bacaan Al-Mulk. So, siapa nak join, yang lelaki nanti cikgu akan bagi link baru. So, yang perempuan boleh baca sendiri-sendiri Sorry. Okay, siapa nak sembang dengan cikgu sementara cikgu tengah buat kerja lain ni? Korang boleh unmute, korang punya mic. Yang ada nak tanya soalan ke apa ke? Aku nak menyanyi ke apa tu? Biasa Rehan tu nak nyanyi tu. Yang